Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 ini, yang mana pada kali ini kita akan masuk kepada pelajaran sirah. Pelajaran 16 di bawah tajuk Kerajaan Uthmaniyah, atau kita panggil juga dengan Kerajaan Bani Uthmaniyah. Objektif pada pembelajaran inilah mempelajari sejarah Kerajaan Uthmaniyah, mengetahui tokoh ketokohan sultan yang terkenal, memahami faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan Bani Uthmaniyah. Seterusnya, sebagaimana biasa, menjawab soalan kebat dengan bimbingan Ustaz dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Kita lihat sejarah asal nama kerajaan ini adalah sempena nama pengasasnya, iaitu Uthman bin Urtughrul, iaitu pengasas kerajaan Bani Uthmaniyah. Tempoh pemerintahan kerajaan Bani Uthmaniyah ini adalah daripada 1299 hingga kepada tarikh 1924 Masihi. Bilangan pemerintahnya adalah 37 orang. Dan kawasan pemerintahannya meliputi sebahagian besar benua Asia, Afrika dan juga Eropah. Sebuah kerajaan yang sangat besar, yang menguasai sebahagian besar daripada dunia pada ketika itu, yang menunjukkan kepada kegemilangan umat Islam, kegemilangan kerajaan Islam yang pernah wujud satu ketika dulu. Dan kita merindui agar kerajaan-kerajaan yang sebegini segera timbul untuk menjaga kebajikan yang perlu kepada umat Islam pada hari ini. Pemerintah yang terkenal dalam kerajaan Bani Uthmaniyah ini ialah Sultan Uthman bin Urtughrul. Itu pemerintah pertama. Yang keduanya Sultan Murad I. Sultan Murad I. Yang ketiga Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Seterusnya kita lihat kepada pemerintah pertama, iaitu Sultan Uthman bin Urtughrul ini, dan pemerintah terakhirnya ialah Sultan Abdul Majid II. Sultan pertama, Sultan Uthman, daripada namanya lah, maka diambil nama kerajaan ini. Ia tidak ada kaitan dengan Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pusat pemerintahan yang pertama di Sogut pada tahun 1299 hingga 1355 Masihi. Kemudian berpindah kepada Bursa 1355 hingga 1363 Masihi. Seterusnya berpindah lagi ke Erdin pada 1363 hingga 1453 Masihi. Dan yang terakhir berpindah ke Istanbul 1453 sehinggalah kepada zaman kejatuhan, iaitu pada 1924 Masihi. Kita lihat dari sudut ketokohan sultan yang terkenal, itu Uthman Urtughrul. Tarikh lahirnya ialah 656 Hijrah atau 1258 Masihi. Tarikh mangkatnya pula 726 Hijrah dan yang bersamaan dengan 1326 Masihi, dan tempoh pemerintahannya adalah selama 27 tahun. Sedikit berkenaan dengan latar belakang kerajaan Bani Uthmaniyah ini ialah ianya berpunca daripada datuknya yang bernama Sulaiman Shah. Yang mana Sulaiman Shah ini hidupnya berpindah randa, berpindah mencari tempat perlindungan, yang mana akhirnya dia telah pun sampai ke satu wilayah di bahagian Turki sekarang ini, yang mana tempat itu merupakan tempat untuk dia berlindung ataupun membina penempatan, mencari tempat yang lebih aman untuk dia hidup bersama dengan lebih kurang 1,000 orang pengikut-pengikutnya. Setelah itu Uthman setelah itu Datuk
Osman ini yang bernama Sulaiman Shah ini telah pun terlibat dalam peperangan-peperangan membantu kerajaan Bani Suljuk ketika itu. Yang mana apabila suatu kemenangan diperolehi, dia dianugerahkan tanah yang luas. Kemudian bila satu peperangan lain dimenangi, dianugerahkan lagi. Sehinggalah ia diwarisi oleh ayah kepada Osman ini, iaitu Urtughrul bin Sulaiman. Dan berlakunya banyak peperangan sehingga dia menjadi seorang penguasa yang besar. Walaupun begitu, dia masih lagi berada di bawah lindungan ataupun di bawah naungan kerajaan Suljuk pada ketika itu. Setelah pemerintah daripada kerajaan Suljuk meninggal dunia dan tidak mempunyai waris, maka Osman yang menggantikan ayahnya ketika itu telah pun bertindak mencari sokongan dan akhirnya berjaya mendapatkan kepercayaan daripada berbagai pihak, dan terlantiklah Osman Urtughrul sebagai pemerintah yang sah ketika itu. Secara tak langsung ianya merupakan sebagai suatu pengasas kepada kerajaan Bani Utsmaniyah. Kita lihat Osman bin Urtughrul ini tarikh lahirnya ialah 656 Hijrah dan meninggal bersamaan dengan 1258 Masihi. Mangkatnya sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, memerintah selama 27 tahun. Jawatan ialah pemerintah pertama. Antara sumbangan tokoh hebat ini ialah mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada Saljuk. Mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada Saljuk, iaitu suatu ketika di mana Anatolia ini adalah merupakan penempatan yang mereka duduk. Penempatan yang mereka duduk di bawah kerajaan Saljuk. Namun begitu, apabila Ustaz sebutkan tadi, pemerintah terakhir kerajaan Bani Saljuk telah meninggal dunia tanpa meninggalkan waris, maka peluang itu diambil oleh Osman untuk menonjolkan dirinya menjadi penguasa yang sah pada ketika itu. Sumbangan dia yang tidak asing untuk kita sebutkan juga ialah mengasaskan kerajaan Bani Utsmaniyah ini. Kemudian kita pindah kepada raja seterusnya, iaitu Murad I bin Urkhan. Murad I bin Urkhan ini lahir pada 726 Hijrah ataupun 1325 Masihi. Mangkatnya 791 Hijrah bersamaan dengan 1388 Masihi. Tempoh pemerintahannya adalah selama 30 tahun. Jadi tidak ada banyak cerita berkaitan dengan Murad I bin Urkhan ini. Jawatannya pemerintah ketiga. Sumbangannya membentuk pasukan Janissary. Membentuk pasukan Janissary dan menjadikan Erdin sebagai ibu negara. Pasukan Janissary ini maknanya ialah pasukan tentera elit. Bukan pasukan tentera elit, bukan elit dari sudut mewah. Tetapi pasukan tentera ini adalah merupakan pasukan yang sangat terlatih. Yang bertindak untuk mengawal ataupun bertindak untuk mengembangkan kerajaan ataupun untuk menyerang mana-mana tempat ataupun mana-mana negara yang ingin ditawan pada ketika itu. Maka pasukan inilah yang membentuk, nantinya akan bertindak membantu kerajaan Bani Utsmaniyah ini untuk meluaskan kekuasaannya. Kemudian kita lihat kepada Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Muhammad Al-Fatih bin Murad II, tarikh lahir 833 Hijrah ataupun 1429 Masihi. Muhammad Al-Fatih ini merupakan nama yang selalu disebut. Merupakan seorang raja, seorang pemerintah yang memerintah dalam usia yang sangat muda. Kita lihatlah sini, tempoh pemerintahannya pun mencapai 31 tahun. Dan beliau mangkat pada tahun 886 Hijrah atau bersamaan dengan 1481 Masihi. Inilah merupakan seorang pemerintah yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, satu isyarat daripada Rasulullah SAW yang akan kita lihat apa jasa yang ditinggalkan untuk kita pada hari ini. Muhammad Al-Fatih ini merupakan pemerintah ketujuh
Sumbangannya ialah membuka kota Konstantinopel. Sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuftahanna al-Qastantin fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu jaishuha. Rasulullah menyatakan bahawa nanti akan dibuka kota Konstantinopel ini, dan antara dia adalah merupakan tenteranya atau ketuanya, rajanya adalah merupakan sebaik-baik raja, manakala tenteranya juga adalah merupakan sebaik-baik tentera. Jadi, ini antara lain adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, boleh memberitahu suatu perkara yang jauh ke hadapan berbanding dengan zaman ketika mana Rasulullah SAW masih hidup. Yang kedua, mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid. Hagia Sophia ini merupakan satu gereja yang telah pun berjaya dirampas dalam peperangan-peperangan dan diwakafkan ia untuk menjadi sebuah masjid yang diguna sampai hari ini. Dan yang telah pun, walaupun cerita berkenaan dengan Hagia Sophia ini penuh kontroversi, tetapi Hagia Sophia ini telah pun diisytiharkan kembali sekarang ini menjadi sebuah masjid. Seterusnya, membina kompleks Al-Fatih. Membina kompleks Al-Fatih yang banyak memberikan sumbangan kepada rakyat-rakyat pada ketika itu. Seterusnya, Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I. Tarikh lahirnya pada 900 Hijrah atau 1494 Masihi. Tarikh mangkat 974 Hijrah atau bertepatan dengan 1566 Masihi. Tempoh pemerintahannya adalah 48 tahun. Tempoh pemerintahan sangat lama, iaitu 48 tahun. Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I ini, dia merupakan pemerintah ke-10. Antara sumbangannya adalah membuka Belgrade, Algeria dan Tunisia. Ini negara-negara yang dibuka, diluaskan kekuasaan kerajaan Bani Uthmaniyah pada ketika itu, dan menyusun undang-undang Kanun-Nami, undang-undang yang menjaga kemaslahatan ataupun yang diwujudkan untuk menjaga kestabilan negara pada ketika itu. Faktor kegemilangan pentadbiran. Dari sudut pentadbirannya ialah pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Disebutkan faktor kegemilangan kerajaan Bani Uthmaniyah dari sudut pentadbirannya ialah pemerintah berperanan. Kenapa? Kerana merujuk kepada kerajaan yang sebelum daripada ini, iaitu kerajaan Bani Abbasiyah. Setelah berlalunya beberapa orang pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin yang akhir-akhir itu kebanyakannya adalah bersifat seperti boneka. Mereka tidak mempedulikan permasalahan rakyat, namun mereka bernasib baik. Mereka hanya bernasib baik kerana mereka dibantu oleh menteri-menteri, para pentadbir negara yang efisien pada ketika itu. Jadi, apa yang berlaku dalam kerajaan Bani Uthmaniyah, khalifah itu sendiri telah pun kembali berperanan untuk menjaga perkara-perkara penting dalam negara. Dari sudut keilmuan, menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kita memang sememangnya telah mengetahui bahawa di zaman-zaman kekhilafah inilah kita dapat lihat, kita dapat tahu bahawa wujudnya para ilmuwan Islam yang banyak mengkaji, memberikan sumbangan kepada kita sampai ke hari ini. Bahkan ilmu-ilmu mereka disedut atau diambil oleh orang-orang Eropah, walaupun sebahagiannya tidak diperakui bahawa ianya milik kajian umat Islam pada satu ketika dulu. Akan tetapi melalui lipatan sejarah kita dapat mengetahui bahawa banyak kajian-kajian ilmiah sebenarnya berpunca daripada ulama-ulama Islam atau saintis-saintis Islam pada zaman kerajaan khilafah ini. Dari sudut sosial, penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Maknanya dulu lagi dah ada, kalau kita hari ni ada BRIM, kerajaan-kerajaan dulu lagi banyak dah memberikan penjagaan kebajikan kepada rakyat, membantu rakyat-rakyat yang memerlukan.
Seterusnya dari sudut sosial mewujudkan sistem wakaf yang sistematik. Sistem wakaf tu yang tersusun, yang mana membantu melihat kepada keperluan semasa pada ketika itu, melihat juga kepada keperluan individu, siapakah yang lebih utama untuk dipercepatkan bantuan-bantuan terhadap mereka. Dari sudut ketenteraan, semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan agama dan negara. Yang seterusnya menjaga kebajikan tentera dari sudut gaji, pangkat dan kelengkapan. Maknanya tentera-tentera ini diberi gaji yang cukup, diberikan ada proses kenaikan pangkatnya dan kelengkapan tentera juga disediakan dengan secukupnya. Faktor kemerosotan, iaitu teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat. Teknologi ketenteraan pada pengakhirannya agak ketinggalan, menyebabkan barat boleh menyerang tentera Islam dan sedikit demi sedikit wilayah wilayah yang dikuasai oleh umat Islam pada ketika itu jatuh ke tangan barat. Seterusnya, kemerosotan ekonomi dan beban hutang negara yang tinggi. Hutang negara ini menjadikan kerajaan semakin hari semakin lemah. Faktor kemerosotan juga adalah negara tidak stabil disebabkan gerakan penuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah. Apabila kerajaan dah mula lemah, maka wilayah-wilayah atau kita katakan negeri-negeri kecil yang bernaung di bawah sebuah negara ini mula nak menuntut kemerdekaan kerana melihat kepada pusat pemerintahan itu telah tidak mampu untuk menjaga kebajikan mereka. Sebenarnya kelemahan sistem pendidikan menyebabkan kurangnya tenaga mahir untuk membangunkan negara. Ini di penghujungnya. Di penghujung sebelum kejatuhan kerajaan Bani Uthmaniyah ini, oleh kerana wujudnya pemerintah-pemerintah yang tidak efisien, yang tidak menjaga kebajikan rakyat, yang tidak menjaga pendidikan, maka bila mana sistem pendidikan ini lemah, maka menyebabkan kurangnya tenaga yang mahir, rakyat-rakyat, sumber manusia yang mahir untuk membantu membangunkan negara. Jadi iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah ataupun pembelajaran kita berkaitan dengan kerajaan Bani Uthmaniyah ini ialah kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Kalau kita ada kuasa atau kita ada peluang untuk memilih pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang mempunyai kewibawaan yang tinggi supaya perjalanan pentadbiran negara kita berjalan lancar. Kita hendaklah memperbanyakkan penerokaan ilmu agar dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi kena meneroka ilmu, kita kena menjadi orang yang mahir dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari. Maka dengan itu, barulah kita dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Soalan kehebat. Sultan Al-Fatih atau Muhammad Al-Fatih telah berjaya membuka mata dunia mengenai peranan pemuda dalam bidang pemerintahan negara. Iaitu Muhammad Al-Fatih ini memerintah di usianya 17 tahun. Jadi di sini cadangkan persiapan anda bagi memberi sumbangan kepada negara. Cadangkan persiapan anda, bagaimana anda bersedia untuk memberi sumbangan kepada negara. Jawapan yang Ustaz wujudkan ataupun yang Ustaz cadangkan untuk kamu ialah, iaitu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan kerana ilmu adalah kunci kejayaan. Kesannya dapat melahirkan pemimpin yang bijak dalam menguruskan negara. Kesimpulannya, kita hendaklah memperbanyak penerokaan ilmu agar dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi perhatikan pada kerana kesannya, kesimpulannya kita hendaklah, dan juga Ustaz datangkan lagi agar untuk memberikan satu gambaran umum. Nantinya bila mana kamu nak menjawab soalan-soalan berkaitan dengan kebat ini, dah ada rangka kasar dan diharapkan ia dapat membantu kamu untuk menjawab dengan baik. Kita dah sampai kepada penutup. Sila jawab soalan di bahagian deskripsi. Bahagian bawah link, video ada link. Dan juga jika belum like, share dan subscribe. Sila like, share dan subscribe video ini. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.